wajib di dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan awal khutbah tadi. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, belanjakanlah, yakni keluarkanlah zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam menanggung amanah zakat ini, pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan juga lembaga zakat Selangor sentiasa berusaha menyampaikan ilmu dan kefahaman agar ibadah zakat itu dapat ditunaikan dengan betul dan sempurna. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, biarpun kewajiban membayar zakat tidak dapat dinafikan lagi kerana dia adalah rukun Islam dan disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Hadis, namun begitu, umat Islam perlulah memahami bahawa kewajiban zakat itu perlulah datang seiring dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apabila gagal memahami ibadah zakat, maka kesannya ialah pelaksanaan zakat juga akan menjadi salah dan tidak betul. Ini kerana zakat diwajibkan dengan matlamat dan hikmah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera, dan di antara sumber utama kesejahteraan itu ialah apabila kekayaan dapat dikongsikan bersama-sama dengan golongan yang memerlukan. Perkongsian harta ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-harta mereka, harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengelakkan berlakunya kejadian yang buruk dalam masyarakat. Kejadian jenayah yang berkaitan dengan kemiskinan, misalnya mencuri, merompak, meragut dan sebagainya, boleh ditangani dengan berkesan jika zakat dilaksanakan dengan betul. Ini kerana zakat itu sendiri sifatnya menghalang kekayaan itu daripada hanya berlegar dalam kalangan orang-orang kaya sahaja dan menyakiti hati dan perasaan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hukum atau fatwa ke atas zakat juga berubah mengikut perubahan keadaan, tempat dan masa seiring dengan dunia ini juga yang terus berkembang. Maka umat Islam hendaklah sentiasa ambil tahu tentang perubahan-perubahan fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dari semasa ke semasa. Kegagalan mengikuti perubahan fatwa ini boleh menyebabkan zakat yang ditunaikan juga tidak sempurna. Misalnya pada tahun 2017 dalam fatwa kutipan zakat 2013 telah dipindah dan ia melibatkan perubahan yang besar kepada banyak corak kutipan zakat di sana. Antaranya ialah harta yang dikenakan zakat pendapatan telah ditambah, iaitu dengan memasukkan pemberian pihak lain yang diperolehi bukan dari sumber pekerjaan sebagai wajib dizakatkan. Manakala kaedah taksiran zakat wang simpanan juga diubah daripada mengambil baki terendah kepada baki di penghujung tahun. Begitu juga dengan fatwa ke atas pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ini semua ambil, ada banyak semua ambil, iaitu setiap pengeluaran adalah diwajibkan zakat pada saat wang itu diperolehi dan bukannya dikeluarkan zakat selepas tahun diperolehi. Malah ada satu ketetapan lebih besar telah difatwakan, iaitu umat Islam wajib menggabungkan 4 jenis harta semasa mengira zakatnya. 4 jenis harta berkenaan adalah wang simpanan pertama, yang kedua wang pelaburan, yang ketiga emas bukan perhiasan, dan yang keempat emas perhiasan yang melebihi uruf kebiasaannya ataupun melebihi 800 gram. Jadi pada
pada tahun 2021 yang lalu, sebuah fatwa mengenai zakat ke atas mata wang kripto turut diluruskan di Selangor. Maka umat Islam yang mencipta kekayaan dengan cara melabur atau menyimpan dalam mata wang kripto wajib menunaikan zakatnya, seiring dengan hadis Nabi SAW bersabda, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat atas harta kekayaan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu, umat Islam yang tinggal ataupun berada di negeri Selangor adalah wajib mentaati semua fatwa ini, kerana ini adalah perintah ulil amri di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Hadirin tetamu Allah sekalian, seiring dengan perkembangan zaman juga, maka lembaga zakat telah menerokai berbagai kaedah baru untuk memudahkan urusan zakat, sama ada kutipan maupun agihannya. Contohnya dalam isu bayaran zakat, umat Islam boleh memilih untuk melaksanakan kewajipan zakat tanpa perlu hadir ke mana-mana kaunter zakat secara fizikal. Mereka boleh menghubungi talian khidmat pelanggan dan bertanya pelbagai soalan zakat, ataupun lebih mudah, mereka boleh membuat taksiran zakat secara persendirian dengan hanya membuat turun aplikasi zakat di internet, termasuklah di telefon bimbit masing-masing. Umat Islam hanya perlu memasukkan maklumat jumlah harta mereka sahaja dan seterusnya ia akan dikira secara automatik oleh komputer. Seterusnya, jawapannya sama ada mereka layak membayar zakat ataupun tidak akan diberikan. Selanjutnya, mereka boleh langsungkan membuat pembayaran menerusi berbagai saluran internet yang disediakan. Seiring dengan matlamat untuk menggalakkan dan memudahkan umat Islam membayar zakat, maka bermula 15 Jun sehinggalah 31 Julai 2022 yang lalu, lembaga zakat juga telah menjalankan kempen bulan taksir zakat kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bulan taksir zakat dan semua pengiraan ke atas zakat ini, kita bolehlah merujuk kepada laman web lembaga zakat Selangor. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah hasil daripada kutipan zakat yang tinggi ini kepada umat Islam di Selangor? Jawapannya ialah ia dapat menyantuni lebih setengah juta umat Islam yang memerlukan, khususnya daripada kalangan fakir miskin, mu'alaf, orang yang sakit, anak-anak yang belajar di universiti dan sebagainya. Misalnya pada tahun 2021 yang lalu, dengan kutipan zakat sebanyak 992.9 juta ringgit, maka sebanyak 929 juta telah diagihkan kembali kepada 8 asnaf yang melibatkan lebih 60,000 buah rumah keluarga asnaf fakir, miskin dan juga mu'alaf dari berbagai daerah. Zakat juga membolehkan lembaga zakat melaksanakan banyak program pembangunan asnaf di Selangor, misalnya bantuan kewangan bulanan, sewa rumah, baiki pulih rumah, menanggung kos perubatan asnaf, membantu meneruskan bantuan pendidikan rendah, menengah dan tinggi, dan rumah siswa, bimbingan dan perlindungan kepada asnaf yang ditimpa masalah sosial, menganjurkan kelas-kelas pendidikan mu'alaf, bantuan modal perniagaan asnaf, membiayai atau mendanai usaha dakwah dan banyak lagi. Muslimin sekalian, jadi mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan tauladan dan permainan. Yang pertama, Islam hendaklah sama-sama mengambil tanggungjawab dengan membuat kiraan ataupun taksiran zakat yang betul seperti mana ditetapkan oleh syarak. Islam juga hendaklah menyadari bahawa perbuatan menghina, mengingkari, melanggar atau memperhatikan perintah ataupun arahan yang fatwa adalah satu kesalahan. Islam juga hendaklah membayar zakat di kaunter-kaunter lembaga zakat Selangor di seluruh negeri atau melalui media online dan aplikasi zakat Selangor demi memastikan ia benar-benar berkesan kepada asnaf yang menerima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu
والصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah ialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, yakni zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi Maha Pengasih. Surah Taubah ayat 104. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلمور سلطان الشرف بن شاء الحاج ابن المرحوم سلطان الدين عمر شاء الحاج. اللهم علمنا العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي سلمور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطني عمرهما مستعين للموظف والرعيل والبلاد بلغ مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui zakat lembaga zakat Selangor, wakafkan harta melalui Perpadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak Jariah Islam Selangor, dan kepada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan, dan juga di tabung Masjid Bandar Seri Putra. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang telah diberikan. Ya Allah, berilah kami semua kesihatan yang baik-baik, Ya Allah. Jauhilah kami daripada bala bencana, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, rahmat rezeki kami semua, Ya Allah. Ya Allah, perkenankan segala doa-doa kami, Ya Allah, hajat-hajat kami semua, Ya Allah. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.